Saudara dari negeri di bawah bayu, kerajaan negeri pertimbang pelaksanaan beberapa cukai baharu. Laporannya langsung bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Redwin, silakan. Baik Atika, Kementerian Kewangan Sabah sedang mempertimbang mewujudkan beberapa cukai baharu dalam usaha memperluas asas pungutan cukai kerajaan negeri. Walau bagaimanapun, cukai yang bakal diwujudkan ini tidak akan menjadi bebanan kepada pembayar cukai. Kepelbagaian cukai itu penting bagi kita untuk memastikan hasil yang lebih banyak tanpa ia menjadi satu beban yang berat kepada pengeluar lah. Dia berkata demikian selepas menghadiri majlis bersama pemimpin di Semporna. Kerajaan negeri mendapati cukai yang dikutip pada masa kini bukanlah cukai bersifat eksklusif. Jelas Datuk Masidi, pengumuman rasmi mengenainya akan dibuat selepas kertas kerja cukai baharu itu mendapat kelulusan Kabinet. Menurutnya, dengan perluasan cukai itu nanti akan memberikan impak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negeri iaitu sektor pelancongan, perladangan, projek yang berimpak tinggi serta beberapa sektor lain. Datuk Masidi yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan turut memaklumkan bahawa pihaknya juga akan membawa isu mengenai air bersih, setinggan, keselamatan dan pengangkutan dalam mesyuarat Kabinet akan datang. Kerajaan negeri berpuas hati dengan prestasi syarikat yang dilantik dalam menguruskan sampah di daerah Semporna. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masudi Manjun turut mencadangkan agar ditambah dengan pokok dan bunga hiasan sekaligus mencantikkan persekitaran di daerah tumpuan pelancongan berkenaan. Patut kontrak untuk membuat pembersihan. Dan selain daripada itu kita juga mempunyai beberapa NGO. Saya ingat ada 2-3 NGO sendiri yang terlibat dalam usaha ini. Termasuklah WWF. Dan Persatuan Anak Muda Semporna sebenarnya pun turut sama terlibat. Saya memikirkan bahawa untuk projek ini berjaya, dia mesti ada penglibatan secara berkesan, secara aktif daripada masyarakat itu sendiri. Untuk laksanakan ini pemungutan sampah setiap hari tanpa rest lah, tanpa cuti juga. Even public holiday kita pun pergi buat ini pemungutan sampah juga, aktiviti pemungutan sampah. So kita pakai itu sauk untuk tangkap itu sampah dan juga kita tidak boleh pakai yang heavy punya itu bot kecil saja sebab ini Semporna punya keadaan sampah dia kebanyakan dia di perairan kampung-kampung di sebelah di pantai. Mereka berkata demikian selepas pelancaran projek perkhidmatan pemungutan sampah di kawasan perairan di Dewan Masyarakat Semporna. Syarikat yang telah beroperasi sejak November 2021 ini mampu mengutip lebih 1 tan sampah setiap hari menggunakan 9 buah bot beroperasi seawal pukul 7 pagi hingga 5 petang. Sampah yang boleh dikitar semula akan dihantar ke daerah Tawau manakala untuk tujuan pelepasan dibuat di Taman Sempol, Pekan Semporna melalui kaedah pembakaran tanpa mencemarkan udara. Syarikat serta badan bebas yang dilantik turut menawarkan pembelian sampah daripada penduduk untuk dikitar semula. Langkah berkenaan menggalakkan orang ramai menguruskan sampah masing-masing selain menjana pendapatan selaras dengan kata sempurna kalasahanku iaitu sentiasa di hati. Sektor pelancongan di Sabah perlu digabungkan melibatkan semua aspek bagi memberikan impak berkesan dan tarikannya kepada pelancong dalam maupun luar negeri. Strategi tersebut perlu melibatkan pelbagai pihak terutama golongan usahawan serta penggiat industri, seni dan budaya. Sebenarnya di Sabah ini kalau saya lah selain daripada gastronomi, selain daripada laut, daripada gunung, dia serba-serbi dia ada. Jadi tinggalnya kita juga nak menggalakkan dari segi seni, budaya dan kita dapat hari ini kita melihat seni melalui kraft tangan dan dari segi budayanya kita ada banyak etnik di Sabah ini. Seperti juga Sarawak, dia ada banyak etnik di mana mereka juga membantu untuk menjadi produk pelancongan di negeri Sabah. Jadi terima kasih di atas inisiatif yang telah diberikan dan sudah semestinya kami tidak akan mempersia-siakan dana yang diberikan ini. Okey, sebagai pemulihan bagi ekonomi yang sudah kita telah
dilanda oleh COVID baru-baru ini, dan saya rasa ini cukup memadai untuk membantu kami untuk memulihkan keadaan. Saya sangat berterima kasih karena diberi peluang untuk menerima insentif ini, dan 1.500 ini kami gunakan untuk sekurang-kurangnya kami guna untuk tambahan modal untuk terus melakukan ataupun untuk membesarkan lagi bisnes kami. Mereka berkata demikian dalam sidang media sempena program penyerahan insentif pemulih industri kraf di Kota Kinabalu. Insentif pemulih industri kraf berupa bantuan kewangan RM1,500 bertujuan mengukuhkan perniagaan usahawan kraf yang terkesan akibat COVID-19. Di Sabah, hampir 2,000 usahawan kraf telah menerima insentif berkenaan daripada 6,000 penerima seluruh negara sejak April lepas. Persatuan Rumpun Bajau Samah Sabah akan mengadakan majlis perasmian Pusat Kebudayaan persatuan tersebut pada 21 Ogos ini. Penganjuran tersebut bakal berlangsung di Kampung Lok Batik di Tuaran. Banyak program-program yang telah kita susun atur daripada awal sehinggalah acara kemuncaknya pada 21 hari bulan. Bermulanya peresmian pelancaran Ratu Serimpak yang akan diadakan pada 18 hari bulan, yaitu hari Kamis, bermula jam 2 petang. Selepas itu pada 19 hari bulan, kita teruskan program dengan program pertandingan Soromas. Dia berkata demikian pada sidang akhbar di Tuaran. Datuk Japlin yang juga Naib Presiden Persatuan Rumpun Bajau Samah menambah, pelajaran tersebut terus membuka secara rasmi tempat-tempat yang boleh dilawati seperti trek kuda, rumah kebudayaan, taman herba dan galeri pameran yang menghimpunkan bahan-bahan bersejarah. Majlis yang diserikan dengan pelbagai artis ini dijangka akan dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Noor yang juga Presiden Persatuan Rumpun Bajau Samah Sabah. Usaha berterusan Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah melalui radio Sabah FM dalam program dan aktiviti dakwah mampu memberikan impak positif terhadap penerimaan rakyat di negeri ini. Justru kolaborasi dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAINS, bakal memberi nilai tambah terhadap kualiti pengisian rancangan-rancangan agama di stesen radio berkenaan. Penyampaian anjung takwa ini dia bukan hanya sekadar untuk mengajak untuk menyampaikan untuk Islam, tetapi kita mengajak juga untuk sama-sama membawa kebaikan, iaitu hal ini kita dengan kemerdekaan mengajak semua rakyat di Sabah, mari kita sama-sama mencintai negeri dan negara. Dia berkata demikian selepas forum Anjung At-Taqwa Sabah FM di Masjid Jamik Pekan Kundasang di Ranau. Menurutnya, program dakwah berkenaan sesuai untuk pelbagai peringkat suku kaum maupun anutan agama kerana menjurus ke arah kebaikan demi kesejahteraan sejagat. Forum dengan tajuk Membina Negara sempena sambutan Bulan Kebangsaan menampilkan Mufti Sabah, Datuk Ustaz Bongsu Aziz Jaafar dan Ahli Parlimen Belia Malaysia Azim Hajat Saud, manakala Ketua Penolong Pengarah JAINS Ustaz Awang Juri Awang Tahir sebagai moderator. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Keluarga Malaysia teguh bersama, dan untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama dengan Atika Naim. Silakan Atika. Baik Redwin, terima kasih untuk perkembangan di Sabah.